Jom kembali berpantun bersama-sama dengan saya. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, nak teruskan pantun ni karang, tak pasal-pasal. Radio Car tunggu depan rumah. Nah ya bang, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebetulnya tuan-tuan dan puan sekalian, saya agak berfikir panjang untuk buat konten saya pada kali ini. Ialah sebab benda ini pastinya akan menyebabkan sesetengah pihak sangat-sangat sakit hati dan mungkin juga akan menyebabkan beberapa pihak akan report video ini dan sebagainya. Tetapi saya terpaksa juga buat konten ini sebab benda yang berlaku ini sudah berlaku banyak kali, berkali-kali, acap kali sudah terjadi dan makin lama makin menunjukkan satu trend yang sangat-sangat membimbangkan, iaitu trend Perdana Menteri ke-10 kita ini berbohong ataupun bercakap benda yang tidak betul, menuduh tetapi tuduhan itu tidak betul dan macam-macam lagi tuan-tuan sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita lihat dalam tempoh 7 bulan lebih, 8 bulan sejak Perdana Menteri kita ini mengambil alih pentadbiran negara ini, sudah beberapa kali beliau mengeluarkan kenyataan yang boleh kita katakan langsung tidak tepat ataupun faktanya tersasar sama sekali. Dan yang memburukkan lagi keadaan, bila sudah kantoi, beliau bukanlah hendak meminta maaf ke ataupun hendak membetulkan fakta tersebut, tetapi beliau tetap defiant. Beliau tetap cuba mempertahankan kenyataan beliau walaupun kenyataan itu memang benar-benar salah. Paling-paling kurang pun dibuat tak kerti je kan. Dan antara banyak-banyak perkara yang kita boleh lihat pada ketika ini, saya ada 3 benda yang mungkin saya boleh sharekan kepada anda. Dan ini tidak termasuk konon-kononnya Perdana Menteri berbual dengan Erdogan dalam bahasa Inggeris, walaupun kita tahu Erdogan itu memang tidak fasih berbahasa Inggeris. Yang itu tolak tepi, tak ada kena-mengena sangat. Yang pertama ya tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan tuduhan Perdana Menteri betapa beliau membayangkan Perikatan Nasional mendapat dana judi ketika PRU yang ke-15 dulu. Tuduhan yang beliau keluarkan pada 6 hari Disember tahun 2022, di mana saya telah buat liputan pasal perkara ini, di mana tuduhan tersebut telah disanggah sendiri oleh Menteri Undang-Undang iaitu Azalina Osman Said ketika menjawab soalan daripada Ustaz Ahmad Fauzi Syari di Parlimen, di mana SPRM tidak buka siasatan langsung pun pasal dakwaan dana judi tersebut kerana kekurangan bukti dan sebagainya. Bermaksud tuduhan Perdana Menteri pada ketika itu berkenaan dengan dana judi tidak tepat sama sekali lah, sebab SPRM tak siasat pun masalahnya. Lainlah kalau siasat dan kemudian didapati siasatan itu tidak lengkap dan apa-apa ke, itu belakang cerita. Tapi kan, ingat tak, sehari selepas itu Perdana Menteri defiant. Dia kata, saya takkan cakap kalau tak ada asas. Tapi sampai sekarang kita tak nampak pun asas dia apa, dokumen dia apa. Yang keduanya berkenaan dengan isu perolehan vaksin, yang sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim menuduh Perikatan Nasional telah jalankan perkara itu tanpa melalui prosedur yang betul. Dalam erti kata lain, tidak melalui pejabat peguam negara. Tetapi perkara ini sekali lagi disanggah di Parlimen, kali ini oleh Timbalan Menteri Kesihatan pula, yang membentangkan kertas putih kesihatan berkenaan dengan perolehan vaksin dan sebagainya, di mana dalam kertas putih tersebut jelas dan nyata Perikatan Nasional telah menjalankan proses perolehan vaksin melalui pejabat peguam negara. Sekali lagi kantoi, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak remorse ataupun tidak membetulkan kenyataan beliau, sebaliknya buat tak kerti je benda tu. Dan yang ketiga, yang terkini, berkenaan dengan pelupusan hutang peneroka Felda. Sekali lagi kita dapati Perdana Menteri seolah-olahnya melakukan satu pembohongan bila beliau mengatakan bahawa beliaulah yang telah menyetelkan hutang peneroka Felda yang 8.3 bilion itu. Muhyiddin cuma berjanji tapi tak buat. Tetapi faktanya, hutang peneroka tersebut telah pun selesai pada tahun 2021 dan ini diperakui oleh Datuk Azalina sendiri dalam Parlimen dan juga oleh Tan Sri Idris Yusof iaitu mantan pengurusi Felda pada 24 hari Februari tahun 2023. Sekali lagi, hutang itu sudah selesai, tetapi Perdana Menteri boleh kata hutang itu belum selesai. Muhyiddin hanya berbohong, hanya berjanji tapi tak buat, dan beliaulah hero yang menyelesaikan hutang tersebut. Jadi kita rasa pelik tuan-tuan puan sekalian. Bukan sekali, bukan 2 kali Perdana Menteri melakukan pembohongan ataupun bercakap benda tak betul sebegini. Dan kita takut benda ini menjadi satu trend. Dan saya yakin inilah juga yang menjadi antara pertimbangan para pelabur asing, di mana mereka nak buat keputusan untuk melabur dekat Malaysia ataupun tidak. Dan bila mereka memerhatikan Perdana Menteri kita ini merupakan seorang yang tidak bercakap benar sepanjang masa sebagai contohnya, mereka pun tak berani nak melabur dekat negara ini. Ini yang kita risaukan sebenarnya. Dan ini tuan-tuan sekalian, belum saya cerita tentang berkenaan dengan jumlah pelajar SPM yang tidak mengambil peperiksaan SPM. Perdana Menteri kata 30,000. Dengan tengok jumlah sebenar, cumalah tak sampai 15,000 sahaja. Satu lagi kekeliruan yang cuba dicetuskan oleh Perdana Menteri. Tapi bila kita cerita pasal benda-benda macam ini, tak kurang juga anak-anak papa yang dok kata, kenapa tak nak samannya Datuk Seri Anwar kalau Datuk Seri Anwar itu betul-betul berbohong? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang ada sesetengah perkara yang kita tak perlu saman pun. Benda blatant, fakta memang
memang jelas dan nyata. All he has to do is just minta maaf. Minta maaf, saya telah salah fakta, saya akan betulkan fakta saya. Itu pun dah cukup dah sebenarnya. Tak payah saman-saman pun. Sebab saman menyaman ni, satu membazirkan masa, kedua membazirkan duit, dan nombor tiganya banyak lagi benda lain yang lebih patut kita buat, tak kira lah sebagai kerajaan ataupun pembangkang. Ni asyik masuk mahkamah je, sikit-sikit nak saman, sikit-sikit nak saman. Jadi mana perkembangan negara kita masalahnya? Kita ada banyak sangat masalah dengan negara kita ini, dengan masalah ekonomi, dengan saham, dengan ringgit, dengan harga barang. Asyik nak sembang pasal saman je. Habis bila kerja nak selesai? Jadi apa cerita ini wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pembohongan, cakap-cakap yang mengelirukan seperti ini mestilah berhenti. Anda faham, anda seorang Perdana Menteri. Kata-kata anda ini sebenarnya merupakan satu dekri, satu benda yang boleh kita jadikan sebagai hujah sebenarnya. Sebab anda bukan orang macam saya. Anda bukan orang macam ketua cawangan PAS pun sebagai contohnya kan. Anda merupakan ketua kerajaan. Jadi jikalau ketua kerajaan pun cakap benda yang tak betul, didapati melakukan pembohongan ataupun cuba untuk mengelirukan orang ramai, benda itu tak cantik lah bang. Memberikan imej buruk kepada negara ini secara keseluruhannya. Jadi saya merayu sangat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengharapkan sangat-sangat agar anda selepas ini, sebelum berbicara, please check all the facts first. Berhentilah untuk mencari populariti. Berhentilah untuk mencari salah pihak lawan anda. Pimpinlah negara ini seperti mana yang sepatutnya anda pimpin negara ini. Fokuskan kepada pembentukan dasar dan visi ekonomi negara ini. Itu lebih penting wahai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sekiranya kalau anda melakukan tugas anda dengan baik sebagai Perdana Menteri, saya cakap terus terang, anda tidak perlukan untuk menyalahkan orang lain ke, ataupun untuk bereka-reka perkara ke, semata-mata untuk menaikkan populariti anda. Anda akan popular dengan sendirinya. Tetapi sekiranya kalau anda gagal menjalankan tugas anda dengan baik, dan ditambah pula dengan pembohongan serta kecelaruan yang anda buat pada ketika ini, ianya akan lebih merumitkan keadaan. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya faham kerajaan ini adalah kerajaan anda. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.